الله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا تلفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وخزنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. InsyaAllah kita mulai pada pada pembukaan dia dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana wa khalaqal insana wa 'allamahul bayana. Dia dalam tulisan Jawi itu dia tulis dengan bahasa Arab, lepas tu diselangi dengan terjemah. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'ana wa khalaqal insana wa 'allamahul bayana. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengajar akan Quran dan menjadi ia akan manusia, mengajar ia akan kenyataan. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ini terjemuh daripada Alhamdulillahi. Pasal sebab dia kata segala itu dengan sebab Alhamdu itu alif lam pada Alhamdu itu mana dipakai mana jenis. Dia kalau dalam kaedah nahunya dia katakan alif lam lil jinsi, makna jenis. Apa maksud dengan jenis? Maknanya melengkapi beberapa bagai puji-puji. Dan puji itu, bagai-bagai dia tu dah maklum, semuanya ada 4 bagai. Dengan sebab puji itu, Alhamdu itu makna puji, tetapi melengkapikan segala bagai puji yang 4 bagai, lalu tu dia terjemuh dengan kata segala puji. Biasanya bahasa kitab bahasa dulunya apabila sebut kata segala itu menunjuk katanya beberapa terjemuh daripada benda yang banyak, dikatakan segala di depannya. Lalu tu dia kata segala puji bagi Allah. Segala puji maknanya bagai-bagai puji yang 4. Agaknya dah maklum, ialah satunya puji qadim bagi qadim, yang keduanya puji qadim bagi hadis, yang ketiganya puji hadis kepada qadim, yang keempatnya puji hadis kepada hadis. Maknanya puji qadim kepada qadim maknanya dia Allah memuji kepada Allah sendiri. Yang keduanya puji qadim kepada hadis maknanya Allah Ta'ala memujikan makhluknya. Yang ketiganya ialah puji hadis kepada qadim maknanya puji oleh makhluk kepada Allah. Dan yang keempatnya ialah puji hadis kepada hadis maknanya puji makhluk kepada makhluk. Maka semua 4 bagai itu terkandung di dalam kata Alhamdu. Segala bagai-bagai puji itu bagi Allah. Itu milik bagi Allah, mustahak bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Allah Tuhan yang mengajar akan Quran. 'Allamal Qur'ana.
Tuhan yang mengajar akan Quran, mengajar akan manusia akan Quran. Dan menjadi ia akan manusia. Wa khalaqal insana. Dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan manusia. Mengajar ia akan kenyataan. Mengajar ia, ya Allah, 'allamahul bayan. Mengajar ia, ya Allah, akan manusia kenyataan. Kenyataan bagi Al-Quran, huraian-huraian dia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'ani. Dan rahmat. Salat dengan mana rahmat. Dan rahmat Allah. Dan sejahteranya sejahtera Allah. Itu salam. Kedua-dua itu atas penghulu kami. Ini turun keduanya di atas penghulu kami. Ialah Nabi Muhammad. Rahmat Allah Ta'ala minta diturun kepada Nabi Muhammad. Kesejahteraan dari Allah minta turun juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kami yang empunya kitab Quran. Yang empunya kitab Quran. Dengan sebab Quran diturun kepada dia, dikata dialah yang mempunyai kitab Quran. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi imanin wa ihsanin. Dan atas ahlinya, maknanya rahmat Allah dan sejahteranya Allah itu minta juga diturun kepada segala ahlinya, ahli bagi penghulu kita Muhammad dan sahabatnya, dan juga minta diturun kepada sahabat-sahabatnya dan segala yang mengikut bagi mereka itu, dan segala orang-orang yang mengikut akan mereka itu, akan penghulu kita Nabi Muhammad, dan mengikutkan keluarga Nabi, dan mengikut akan sahabat-sahabat Nabi. Maka segala yang mengikut itu melekat pergi ke semualah, masuk ke semualah kita-kita yang pada akhir zaman sekalipun mengikut itu dengan iman dan kebajikan. Mengikut pada beriman, kita pun beriman juga, dan mengikut pada membuatkan, mengijarkan kebajikan. Jadi segala mereka yang mengikut akan Nabi, akan keluarga Nabi dan akan sahabat Nabi, mengikut pada beriman dan mengikut pada mengijarkan kebajikan. Itulah sebagai muqaddimah bagi musannif. Kemudian kata pulanya, amma ba'du faqad sa'alani ba'dul ikhwani an aktuba lahum bilughatil qadhiyyi al-Qur'ana kaifa yafhamu amrahu wa nahyahu bis-sar'ani wala yatajaljalu fit ta'ati wal iman. Adapun di sini dia cerita latar belakang sebab bagi dia boleh mengarangkan kitab ini dengan katanya, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah dan alhamdulillah dan selawat salam. Selepas pada dia dah mengucap bismillah, dan kemudian daripada dia mengucap alhamdulillah, dan kemudian daripada dia sudah mengucap selawat dan salam kepada Nabi, maka apa yang dia nak kata pulanya, maka sungguhnya telah pinta pada hamba oleh setengah-setengah ikhwan, setengah saudara-saudara dia pada agama, ikhwan, saudara-saudara pada agama yang melia-melia, bahawa pinta itu bahawa hamba surat menulis bagi mereka itu dengan bahasa Melayu Kedah. Tulis akan apa? Akan Quran. Akan Quran, akan tafsir Quran.
supaya dapat faham mereka itu akan suruhan Quran, supaya dapat faham apa yang disuruh di dalam Quran dan tegahan Quran, apa-apa perkara yang ditegah di dalam Quran, supaya boleh faham, boleh tahu apa benda yang disuruh di dalam Quran, apa benda yang ditegah di dalam Quran. Dapat faham itu dengan mudah. Dapat faham tadi itu dapat faham dengan mudah, dengan senang, dan tiada bergoyang-goyang hati mereka itu pada taat dan iman, dan supaya mereka itu tidak jadi bergoyang, hati-hati mereka itu tidak syok, tidak berpapuh hati mereka itu pada taat kepada Allah dan pada iman mereka. Fa ajabtuhu wa in lam akun ahlan lidzalika talaban liridar rahmani wanshirahan liqulubil ikhwani. Maka hamba perkenankan dia apabila ada permintaan daripada setengah-setengah saudara dia yang mulia itu, maka dia pun perkenankan tunaikan permintaan. Maka hamba perkenankan dia akan permintaan, akan pintaan tadi. Dan jika tiada hamba ahli bagi demikian itu, bagi menulis, dan jika tiada hamba ahli bagi mereka itu. Ini tawaduk daripada dia mengakukan diri dia bahasanya dia ni bukan ahli untuk nak mengarangkan, untuk nak menuliskan tafsir-tafsir Quran. Walaupun dia tu bukan ahli, tetapi nak buatlah juganya. Dan jika tiada hamba ahli bagi demikian itu sekalipun, walaupun begitu sekalipun, dengan sebab ada permintaan, dia pun terima, dia pun tulislah. Kerana terima tadi tu, perkenan tadi tu, sebab apa? Supaya kerana menuntut keredaan Tuhan Ar-Rahman, supaya dia tu dapat keredaan daripada Allah dengan sebab tulisan dia ini, dan menyuka bagi segala hati ikhwan, dan untuk nak memasukkan kesukaan kepada hati-hati saudara, lalu tu dia terima. Sebab memasukkan kesukaan kepada hati saudara kita Islam itu setengah daripada perkara yang sunat. Ilqa'us surur fi qulubil muslimin, mencapakkan keserenakan keserenakan kepada hati orang Islam tu setengah pada perkara yang disunat. Lalu tu dengan tilik kepada nak kepada keredaan Allah, dan nak juga kepada pahala kesukaan hati orang Islam, lalu itulah dia tu terima akan permintaan. Wa kana mu'tamadi fihi al-jalalaini wal baydawiyyah wal jamala wa ghairaha min tafasiril Qur'an. Dan adalah tempat perpegangan hamba padanya pada tafsir Quran, tafsir Jalalain dan Baydawi dan Jamal dan lainnya. Jadi tempat rojakan dia, tempat perpegangan dia, tempat rojakan dia pada tulisan tafsir dia pada kali ini ialah dia rojak kepada tafsir Jalalain dan tafsir Baydawi, dan juga tafsir Jamal ialah hasyiah bagi tafsir Jalalain, dan lain-lain lagi daripada kitab-kitab tafsir. Dan lain-lainnya daripada segala kitab tafsir Quran. Jadi yang pentingnya kalau kita buat aduan di antara tafsir Jalalain dengan tafsir Nurul Ihsan, kita dapat bahasanya
terjemahan dia, huraian daripada tafsir Jalalain dan tafsir Nurul Ihsan tu tidak jauh sangat. Sekiranya kalau kita boleh muqabalah, kita boleh buat perpaduan di antara dua tafsir itu, maka tak jauh lah. Jadi kalau kita belajar kitab tafsir Jalalain, maka sama kita belajar dengan tafsir Nurul Ihsan yang ini. Kalau kita belajar kitab ni sama dengan kita belajar tafsir Jalalain. Cumanya ini bahasa Melayu, sana bahasa Arab. Muqaddimah. Muqaddimah artinya boleh juga kita baca muqaddamah. Muqaddimah artinya muqaddamah. Tapi yang masyhurnya baca muqaddimah. Pendahuluan. Makna Islam junjung suruh Allah dan tegahnya. Ini sebelum pada dia nak masuk pada tafsir surah Fatihah, dia sebut sikit sekadar perkara-perkara yang penting pada makna iman dan pada makna Islam. Dengan secara sepitah lalunya dia akan sebut sedikit sebagai mukaddimah dia. Maka kita bacalah walaupun tidak bersakutan dengan secara zahir dengan tafsir sekalipun. Tengok dia apa dia yang dia kata. Makna Islam junjung suruh Allah dan tegahnya. Itu maksud dengan Islam. Islam itu junjung suruh Allah dan tegahnya. Suruh Allah kita junjung, kita buat. Tegahan Allah kita junjung ialah kita tinggalkan segala yang disuruh. Maknanya Islam itu, sebab makna Islam itu al-inqiyad, makna ikut. Ikut oleh seorang akan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disuruh kita ikut buat, yang dilarang kita ikut tinggal. Itulah makna Islam. Maka maklum Islam itu ialah perbuatan anggota zahir. Kita boleh tengok orang tu Islam ke tidak, sebab dianya Islam itu menjunjungkan akan suruhan Allah dan tegahan Allah. Maka suruhan Allah, tegahan Allah biasanya dibuat pada zahir. Kita sembahyang, kita puasa, kita keluarkan zakat, kita mengerjakan haji, itu masuk di dalam junjung suruhan Allah. Kita pantang daripada segala larangan, itu maknanya kita terima akan, kita junjungkan akan larangan Allah Taala. Dan makna iman percaya hati, dan makna iman pulanya ialah percaya hati. Dengan secara ringkasnya ialah iman itu percaya oleh hati seorang dengan yang didatang oleh Nabi, yang dicerita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman itu di dalam hati. Islam itu pada zahir anggota kita. Maka rukun yang menjadi seorang Islam itu 5 perkara. Rukun-rukun yang menjadi seorang Islam itu 5 perkara. Kena ada 5 perkara ini barulah kita panggil orang itu orang Islam. Tetapi dalam 5 perkara itu untuk nak jadi orang Islam, artinya untuk nak jadi sempurna Islam. Mana dia 5 perkara? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Perkara yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah ini untuk bagi orang kafir hendak memasuki masuk Islam. Adapun orang Islam tidak wajib mengucap 2 kalimah syahadah, melainkan ketika dia solat tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir itu yang wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau tidaknya, kalau lain pada sembahyang, tidak wajib bagi orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan sebab kita orang Islam dihukum Islam semenjak daripada lahir mengikut ayah, mengikut maknya. Adapun orang kafir tak boleh dihukumkan dengan Islam, melainkan dia tu mengucap 2 kalimah syahadah. Iaitu 2 kalimah syahadah
asyhadu an la ilaha illallahu. Hu pun boleh, ha pun boleh. Alla ilaha illallahu illallaha. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terjemahan dia, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itu rukun yang pertama. Tak dapat tidak bagi orang kafir hendak masuk Islam mestilah mengucap serta sebut lafaz asyhadu di depan Allah. Kedua, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Ini rukun Islam juga, salah satu daripada rukun Islam. Tetapi kalau orang kafir dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita hukum kata dia tu dah masuk dalam Islam, dia tu dah jadi orang Islam. Kita anak orang Islam, ibu bapa kita orang Islam, maka kita pun dah jadi Islam. Jadi Islam itu walaupun dia tak sembahyang sekalipun. Berdosa tak tersembahyang tu memanglah berdosa, tetapi kalau tak sembahyang, kalau orang kafir dah mengucap 2 kalimah syahadah, dah kita panggil dia tu orang Islam, bersabit hukum Islam pada dia. Kita dengan sebab dilahir oleh ibu bapa yang Islam, dah jadi Islam dah kita. Walaupun dia tu tidak sembahyang sekalipun. Walaupun dia tidak sembahyang sekalipun, hanya jangan mengingkar akan wajib sembahyang. Lalu tu dikatakan sembahyang ini rukun bagi Islam, maksudnya rukun untuk nak jadi sempurna Islam seorang. Nak jadi sempurna Islam seorang, maka mestilah bersembahyang. Ketiga, puasa bulan Ramadan. Ini pun gitu juga, untuk nak sempurnakan Islam seorang, mestilah berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau tidak puasa, maknanya tidak utuh Islam dia. Hanya dia tu berdosa, dosa besar, tetapi Islam dia tu tidak rusak dengan semata-mata dia tak puasa bulan Ramadan. Janji jangan mengingkarkan akan wajib puasa bulan Ramadan. Keempat, zakat. Keempat, zakat. Zakat ini pun sama juga untuk nak jadi sempurna Islam seorang juga. Zakat, jika ada harta, jika seorang itu memiliki harta yang wajib zakat, maka wajiblah atas dianya zakat. Sekiranya tidak memiliki harta yang diwajibkan zakat, maka tidak wajib di atas dianya keluarkan zakat. Jika ada harta, maka dalam bab zakat kita dah maklum bahwasanya zakat itu terbahagi kepada 2. Satunya zakat maliyah, yang keduanya zakat badaniyah. Zakat badaniyah maknanya zakat yang bersangkutan dengan tubuh badan kita, ialah zakat fitrah. Dan satu laginya zakat maliyah, itu diwajib bagi mereka yang bercocok tanam, yang menanam dan menanam, kalau jenis buahan ialah tamar dan inap, kalau dan satu laginya ialah jenis perhomaan biji-bijian, padi, gandum dan sebagainya. Dan daripada binatang, lembu, unta, kambing, dan daripada emas dan perak dan dan mata benda perniagaan. Kelima, haji jika kuasa. Rukun yang kelima ialah haji. Haji, syarat bagi nak wajib haji di atas seorang itu ialah ada kekuasaan. Kuasa untuk nak pergi ke Baitullah untuk nak mengerjakan haji. Kuasa nisbah badan, kuasa nisbah belanjaan. Rukun iman 6 perkara. Pertama, beriman dengan Allah. Allah itu Tuhan yang asa. Jadi rukun yang pertama, kita beriman dengan Allah. Kita mengenalikan Allah, kita i'tikad dengan segala i'tikad yang betul.
yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita dah belajar dalam kitab Usuluddin. Yang kedua beriman dengan segala malaikat. Malaikat tu siapa? Hamba Allah. Kita beriman dengan malaikat dengan maknanya wajib kita percaya, kita percaya di hati kita bahwasanya kita membenar di dalam hati kita bahwasanya satu jenis makhluk Allah Taala dinamakan dengan nama malaikat-malaikat. Malaikat itu ialah salah satu daripada hamba, satu jenis hamba Allah Ta'ala, satu jenis makhluk Allah Ta'ala. Banyak dianya, tiada hingga banyak dia tu sehingga kita manusia tak kuasa nak menghinggakan. Tiada hingga banyak. Tiada hingga banyak nisbah kita manusia, nisbah kita makhluk, tak kuasalah kita nak menghinggakan dengan bilangan, tak mampu, tak kuasa. Dengan sebab begitu banyak sangat, tak kuasa kita nak menghinggakan dengan mana-mana bilangan. Tetapi Allah Ta'ala, dia dapat menghinggakan akan bilangan malaikat-malaikat yang dia menjadi. Yang tiada deraka akan Allah, jenis malaikat, mereka tak deraka kepada Allah sama sekali. Dia tidak deraka akan Allah sama sekali. Allah Ta'ala suruh dia buat apa? Buatlah. Dia sentiasa buat, tidak ada langsung deraka daripada jenis malaikat. Walaupun mana-mana malaikat sekalipun, lain daripada malaikat yang masyhur sekalipun, mereka tak deraka kepada Allah. Tidaklah melanggarkan peraturan Allah Ta'ala, tidak ada bagi mereka. Dengan sebab satunya mereka tidak ada nafsu, mereka tidak ada syahwah nafsu, lalu itu disenangkan bagi mereka untuk buat amal ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, beriman dengan segala kitab Allah. Ketiga, wajib di atas kitanya beriman dengan segala kitab Allah. Kitab Allah semuanya berapa? 104 buah. 104 buah. Semuanya kitab-kitab Allah yang diturun kepada nabi-nabi semenjak daripada nabi mulai pada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bilangan tu 104 buah. Itu, tetapi yang lebih baiknya, yang aulanya kita tak payah menentukan bilangan. Sebab ada khilaf di antara ulama pada bilangan-bilangan. Ini 140 pun ada khilaf juga. Yang aulanya kita tahulah, ambil tahulah katanya 140, tapi yang paling aulanya kita i'tiqad bahwasanya, kita berpegang bahwasanya Allah Ta'ala ada menurunkan beberapa kitab-kitab dan suhuf-suhuf kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Tapi ada di datang warid katanya, setengah katanya 140 buah. Satu daripada 140 itu Quran yang diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita beriman, kita percaya bahwasanya ada beberapa kitab-kitab yang diturun oleh Allah Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Yang salah satu daripadanya ialah Al-Quran, dan juga maklum kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Wajib kita beriman ke semuanya. Tetapi berbezanya dengan Quran, wajib kita beriman dengan Quran dan wajib kita beramal dengan ajaran Quran. Keempat, beriman dengan segala rasulnya. Beriman kita dengan segala rasulnya, Rasul Allah. Berapa bilangan banyak mereka? 313 orang. Ini bilangan Rasul, bukan bilangan Nabi. Bilangan Nabi itu banyak. Bilangan Rasul-Rasul, Nabi serta Rasul, bukan Nabi saja, Nabi serta Rasul itu bilangan dianya yang masyhurnya ialah 313 orang.
Ini pun sama, aulanya kita tak payah menentukan dengan bilangan, takut jadi salah. Aulanya kita beriktikad bahwasanya ramai daripada manusia yang Allah Ta'ala latihkan mereka untuk jadi Rasul. Ramai manusia yang semenjak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu, manusia yang jadi Rasul tu ramai. Jadi maknanya jangan kita mengingkarkan. Seperti Nabi Adam, kita beriman kata dia salah seorang daripada Rasul. Nabi Idris, kita beriman, kita kejap dalam hati kata dianya salah seorang daripada Rasulullah. Dan seterusnya. Dia katanya seorang daripadanya, daripada 313 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya semua tu 313 bilang sekali dengan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad kita wajib kita percaya kata dia tu orang salah satu daripada Rasulullah, wajib kita percaya kata dia tu adalah Rasulullah dan wajib kita mengikut akan syariatnya. Adapun nabi-nabi lain wajib kita beriman kata dia adalah Rasulullah, tetapi tak boleh kita mengikut syariat syariat mereka. Adapun Nabi Muhammad wajib kita beriman kata dia adalah Rasulullah dan wajib kita beramal dengan syariat dia. Kelima, beriman dengan hari kiamat. Kelima, beriman dengan hari kiamat, maknanya wajib kita percaya di hati kita bahwasanya nanti masa depan akan berlaku kiamat. Hari kiamat akan berlaku, mesti berlaku. Hidup segala yang mati. Hari kiamat tu ialah hari dihidupkan segala orang yang mati. Sebab maksud dengan kiamat itu ialah masa tiupkan sangkakala atau sunai itu kali yang kedua. Adapun siup kali yang pertama untuk nak mematikan manusia itu tak panggil kiamat lagi. Itu tak panggil kiamat. Tiup kali yang kedua itulah dipanggilkan kiamat sebab bangkit untuk nak menghidupkan segala manusia yang mati, itu dikatakan kiamat. Dibalas orang mukmin dengan syurga dan orang kafir dengan neraka. Dibalas orang mukmin dengan syurga. Segala orang mukmin semuanya masuk syurga. Orang kafir dibalaskan dengan neraka, tak ada jalan bagi mereka nak masuk syurga. Adapun orang mukmin kalau yang berdosa tidak diampun, maka terdulu oleh masuk neraka lebih dulu, kemudian dikeluarkan kepada syurga. Tapi akhir-akhirnya orang mukmin walaupun mereka berdosa sekalipun, tapi akhir-akhir mereka akan tetap dalam syurga kesemuanya. Keenam, rukun iman yang keenamnya ialah beriman dengan baik dan jahat daripada Allah. Dengan maknanya wajib kita percaya, kita berpegang bahwasanya segala perkara yang baik yang berlaku di kita, di siapa-siapa pun, dan segala perkara yang jahat yang berlaku di kita dan di siapa-siapa pun, walaupun di binatang di mana sekalipun, itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan daripada Allah, itu jadian daripada Allah. Allah Taala membuatkan, Allah Taala menjadikan, Allah Taala menentukan jadi begitu. Itulah rukun yang keenam, ialah beriman, sama dengan kata beriman dengan qada dan qadar. Maksudnya beginilah, kita beriman bahwasanya segala kebaikan yang berlaku, segala kejahatan yang berlaku adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, takdir daripada Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada syarat sembahyang itu suci daripada hadas besar dan kecil. Setengah daripada syarat sembahyang, syarat bagi sah sembahyang. Setengah daripada syarat sembahyang, yakni syarat bagi sah sembahyang.
dia ada syarat sah sembahyang, ada syarat wajib sembahyang. Kalau syarat wajib sembahyang, syaratnya apa dia? Suci daripada suci daripada haid dan nifas. Syarat dianya apa dia? Tamyiz. Syarat bagi wajib sembahyang apa dia? Baligh. Syarat bagi nak wajib sembahyang itu apa dia? Satunya suci pada haid dan nifas, berakal, baligh, Islam. Itu syarat bagi nak wajib. Adapun syarat bagi sah sembahyang, dia tak syarat di baligh, syarat di tamyiz. Kanak-kanak walaupun tak baligh, apabila mereka dah bertamyiz, maka sah dah sembahyang mereka. Sebab tu boleh kita nak mengikut imam yang belum baligh. Tetapi syarat dianya adalah kanak-kanak yang sudah bertamyiz. Maka yang maksud di sini setengah daripada syarat sembahyang, yakni syarat sah sembahyang itu suci daripada hadas besar dan kecil. Besar kecil itu panggilan saja. Dia sebenar pun nak panggil besar, nak panggil kecil itu kita panggil pada benda yang bertubuh, benda berjisim, boleh pegang, benda yang kita boleh pegang, boleh sentuh, itu boleh kata besar kecil. Adapun hadas kita tak nampak tengok. Kalau dalam usul kita belajar katanya hadas ini ialah amrun i'tibari. Hadas ini ialah amrun i'tibari. Apabila amrun i'tibari tidak ada pada luar fikiran, hanya ada dalam fikiran saja, maka dikatakan besar dengan sebab kena mandi, dikatakan kecil dengan sebab tak boleh menyuci melainkan dengan wuduk. Maknanya perbuatan yang kita nak menyuci itu, kalau sikit-sikit basuh di muka, basuh di tangan, sapu di kepala, basuh di kaki, maka hadas yang kita kena menyuci dengan cara begitu panggil katanya hadas kecil. Hadas kalau kita nak menyuci dia mesti kena basuhkan seluruh badan, dikehendakinya ialah mandi, maka dikatakan hadas itu besar. Itu saja-saja panggilan saja. Maka hadas besar itu 4. Satunya pertama junub. Ini sebab bagi jadi berhadas besar. Maka hadas besar, yakni sebab bagi jadi hadas besar itu 4. Pertama junub. Apa dia maksud junub? Iaitu tubuh lelaki perempuan, halal ke tidak halal sama. Walaupun setubuh dengan secara halal seperti setubuh di antara suami isteri, walaupun setubuh itu dengan cara tidak halal, seperti berzina, maka jadi junublah seorang itu. Kedua haid dan haid. Kedua haid maknanya datang haid, tetapi datang haid itu belum jadi wajib. Maknanya putus daripada haid. Maknanya berhenti darah haid itulah mewajibkan sembahyang. Iaitu haid itu darah yang keluar daripada perempuan. Haid itu haid dikarenakan haid yang mewajibkan mani ialah putus daripada darah haid. Berhenti darah haid itulah mewajibkan mandi. Bukan semata-mata keluar haid. Haid tidak mewajibkan mandi, hanya berhenti daripada darah haid, itulah yang wajib mandinya. Haid itu ialah darah. Haid itu ialah darah. Darah yang keluar daripada perempuan. Keluar daripada perempuan. Perempuan mana? Yang sekurang-kurang umurnya 9 tahun. Daripada perempuan yang sekurang-kurang umurnya 9 tahun. Ini tahun qamariyah. Tahun hilaliyah. Maknanya kalau bahasa kita panggil apa dia? Mengikut hisapan Islam.
bulan Islam. 9 tahun mengikut bulan Islam. Bukan dia bulan tahun-tahun Masihi. Hmm. 9 tahun atau yang kita panggil apa dia? Tahun Hijri, artinya tahun Hilali. Sekurang-kurangnya umur dianya 9 tahun. Dengan maknanya kanak-kanak perempuan apabila umur dianya dah sampai 9 tahun. Maknanya 9 tahun dah genap, tiba-tibanya datang darah daripada dia, maka darah itu ialah darah haid. Tapi atas syarat dia lah, tak kurang pada sehari semalam dan sebagainya, syarat-syarat dia lain lagi. Apabila kanak-kanak itu dah umur 9 tahun hilaliyah, maka tiba-tibanya datang darah, tahulah darah itu bukan darah penyakit, bukan darah itu darah haid. 9 tahun tu atas jalan lebih kurang. Kalau kita tanda pada awal-awal dia lahir, itu kita dah catat pada berapa hari bulan mengikut bulan Islam. Itu aulanya kita tanda mengikut bulan Islam selain pada kita catat mengikut tarikh yang biasa. Tanda juga tarikh Islam supaya mudah nak tahu. Katanya apabila keluar darah tu pada umur dia tu sudah umur berapa. Kalau umur 9 tahun artinya kalau tak sampai 9 tahun tetapi tak tinggi daripada 15 hari. Maknanya kalau ada 15 hari nak cukup 9 tahun pun darah haid juga. Tapi kalau 16 hari bukan lagi. Kalau 16 hari ke atas, mana 16 hari, 17 hari, 18 hari, sebulan lagi nak cukup umur 9 tahun, maka darah itu darah istihadah, bukan dia darah haid. Itulah lebih kurangnya. Ketiga, nifas. Maknanya suci daripada nifas. Nifas itu ialah darah kemudian daripada keluar anak. Darah yang datang kemudian daripada keluar anak. Cumanya darah nifas dia tak mesti terus dengan beranak. Boleh jadi seorang itu selepas pada dia beranak 2-3 hari lepas tu barulah dia datang darah, maka darah itu darah nifas. Tapi syaratnya selepas pada beranak itu sekiranya kalau tidak datang darah lebih pada 15 hari, maka darah tu bukan dia darah nifas, bukan darah haid. Itu kira begitu. Sekiranya semenjak daripada beranak, jam dia beranak itu 15 hari 15 malam tak datang darah, tiba-tiba apabila lebih pada 15 hari 15 malam semenjak daripada beranak, tiba-tibanya datang darah, maka darah tu adalah darah haid, bukan dia darah nifas. Sebab darah nifas itu dia syarat nak panggil darah nifas itu kena datang belum pada cukup 15 hari semenjak pada beranak. Itu maklum di dalam bahasannya dalam kitab fiqh. Jadi satunya haid, yakni putus daripada darah haid. Nifas mana putus daripada nifas. Keempat, wiladah, beranak. Bersalin, wiladah, beranak, dia katanya. Apabila tiada darah, dia macam ni. Beranak atau bersalin itu sekiranya sebab tadi itu nifas, dia tak mesti datang bersambung dengan beranak. Boleh jadi itu setengah orang tu datang sudah bersalin, sudah diberanak, sudah dia beranak, sejam 2 jam dia baru datang darah. Atau setengah orang itu sehari 2 hari barulah datang darah. Sebab tu katanya nifas jangan lebih pada 15 hari. Apa tu sekiranya
Kalau seorang itu contohnya dia beranak sebelah pagi. Selepas pada dia beranak, maka tidak datang darah. Tidak datang darah haid, darah nifas. Kita contohnya dia beranak sebelah pagi, tidak diiringi oleh darah nifas. Darah nifas datang semalam malam. Maka wajiblah di atas dia tu mandi kerana beranak. Kerana wiladah. Sebab zuhur nanti dia akan dia mesti wajib di atas dia itu sembahyang. Sebab darah nifas belum datang. Malaikat kalau dia tu sudah beranak sambung dengan darah nifas, maka itu tak wajib dia mandilah, nanti mandi sudah daripada nifas sekaligus. Malaikat kalau dia tu sudah beranak tidak disambung dengan darah nifas, maka wajib di atas dia tu mandi lebih dulu untuk nak sembahyang. Kalau tidak datang darah haid. Contohnya dia lahir sebelah pagi, dia beranak sebelah pagi, lepas tu tidak datang darah nifas lagi, maka zuhur wajib dia kena sembahyang, maka wajib di atas dia tu mandi. Kalau ada penguzuran, maka dia tayamum ganti daripada mandi. Kemudian dia tunggu apabila darah nifas datang, maka berhentilah daripada sembahyang. Itulah. Maka wajib atas lelaki dan perempuan yang junub dan haid dan nifas dan beranak apabila selesai mandi, maka wajib atas lelaki dan perempuan yang junub, lelaki baik, perempuan baik yang berjunub dan haid dan nifas dan beranak apabila selesai daripada haid dan nifas, apabila selesai daripada beranak, wajib apa dia? Mandi akad hadas besar. Wajiblah dia tu mandi untuk nak mengakadkan hadas besar. Maka rukun mani junub dua perkara. Rukun mani junub sama dengan mani haid, mani nifas, mani beranak itu dua perkara saja. Pertama niat, iaitu niat ingat dengan hati. Niat tu ialah niat, maklumlah tempat dia adalah hati. Dia katanya ingat dengan hati ketika jirus air, ketika jiruh air ke badan dia, telah aku akad hadas besar. Telah aku akad hadas besar daripada sekalian badanku. Itu salah satu daripada caranya, cara niat. Cara niat tu banyak. Maklum dalam kitab-kitab fiqh, ni salah satu daripada cara niat. Kalau kita niat saja aku mengakad hadas besar saja pun dah cukup. Saja aku mengakadkan hadas besar, saja aku mandi wajib pun dah cukup. Ini salah satu daripada cara niatnya. Banyak cara-cara niat untuk nak meniat tu, banyak cara dia. Ini salah satu. Itu rukun yang pertama, mesti niat di dalam hati ketika jirus, ketika permulaan air kena di badannya. Maknanya mestilah ketika kita niat itu, ketika kita jirus, mana ketika air mensentuhi akan badan kita. Maknanya kalau kita niat belum pada air mensentuhikan badan kita, maka tidak memadai. Nak tahu lebih kurangnya tafsir dianya, mestilah rujuk pada kitab fiqh. Kedua, merata air pada segala rambut dan kulit dan pecah-pecah badan. Mesti kena meratai semuanya, walaupun janggut orang lelaki yang tebal sekalipun, mesti meratai dengan kesemuanya. Dan juga pecah-pecahan pada badan. Sekiranya kalau terlindung, seperti di bawah kuku yang panjang, seperti di tumit yang pecah-pecah, mesti meratai ke air semuanya. Maka hadas kecil itu air sembahyang. Maka hadas kecil itu, maknanya menyuci daripada hadas kecil itu air sembahyang. Kita panggil wuduk. Maka apabila maka fardu mengambil air sembahyang 6 perkara. Fardu wuduk itu ada 6 perkara. Satunya niat. Pertama niat, iaitu ingat hati ketika basuh muka.
Ketika basuh muka, mana ketika air kena kepada muka itu saja aku mengambil air sembahyang. Maklumlah ini salah satu daripada cara niatnya. Cara dia tu ada banyak lagi. Saja aku mengambil wuduk pun boleh. Saja aku mengangkat hadas kecil pun boleh. Maklum. Kedua, basuh muka lebar. Basuh muka. Yang keduanya basuh akan muka. Sakatan muka itu lebar muka daripada rambut kepala hingga bawah dagu situ. Kalau kira atas ke bawah, bawah ke atas, mulai daripada rambut kepala sebelah atas, mulai daripada rambut kepala, hujung di bawahnya ialah bawah pada dagu. Bawah dagu. Lentangnya mengikut lentang dianya daripada telinga ke telinga. Tapi maksudnya di sini. Di anak telinga. Mulai pada anak telinga sebelah kanan kepada anak telinga sebelah kiri. Kepada telinga, yang ni kepada anak telinga yang kecil di sini. Yang kecil di sini tu itulah maksudnya. Ketiga, apa tu yang tinggal lagi tu maklumlah daripada daripada dahi dia sampai ke telinga, sampai ke tulang kepada tulang dagu dia tu. Ketiga, basuh dua tangan hingga lepas daripada siku. Rukun yang tiga, basuh dua tangan, basuh dua lengan, basuh dua tangan. Dimaksud dengan tangan itu ialah mulai pada hujung jari sampai ke siku. Tetapi untuk nak memadainya mesti lepas naik sikit pada siku. Hingga lepas daripada siku. Kalau kita basuh betul-betul dengan sendi siku, maka itu tidak memadai. Mesti kena lepas naik daripada siku. Untuk nak bagi meratakan lengan kitanya, maka mesti kita kena basuh tinggi daripada siku. Kalau nak ambil sunatnya sampai ke bahu, sampai kepada kepala bahu dah. Keempat, sapu sedikit kepala dengan air. Yang keempatnya sapu, ini dibilang yang wajib. Adapun sapu sekalian kepala itu sunat. Sapu sedikit kepala dengan air. Kepala itu yakni kulit kepala atau rambut yang ada di dalam kawasan kepala. Sapu sedikit kepala, ini sapu sedikit daripada rambut yang ada di dalam kawasan kepala, artinya kulit kepala. Memadai. Sapu di kulit ke sapu di rambut pun memadai. Sapu dengan air. Kelima, basuh kaki hingga lepas daripada mata kaki. Mesti kena lepas naik hingga lepas daripada mata kaki. Sekalian itu 3 kali. Ini sunat. Sekalian itu 3 kali. Sekalian itu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki 3 kali. 3 kali itu satu kali yang pertama, satu kali meratai yang pertama, itulah yang wajib. Adapun 2, 3, yang kedua dan 3 itu adalah sunat. Bagaimana maklum, keenam tertib. Tertib dengan maknanya basuh kaki selepas pada sapu kepala selepas pada basuh tangan selepas pada basuh muka. Dengan maknanya tak boleh mendulukan basuh kaki di atas sapu kepala dulukan di atas basuh tangan, tidak memadai. Kalau kita tertib tu nak bagi mudah fahamnya, kita maknanya kalau kita bilang daripada belakang tu mudah nampak untuk nak nampak tertib. Basuh kaki mesti selepas pada sapu kepala mesti selepas pada basuh tangan, dua belah tangan, basuh dua belah tangan itu mesti selepas pada sudah basuh muka. Itu tertib. Maknanya mulai dengan sapu basuh muka dulu hingga akhirnya. Rukun sembahyang 13.
agaknya untuk kali yang pertama kita sekadar itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung pada kata rukun sembahyang 13. Habis itu kita boleh masuklah dalam tafsir surah Al-Fatihah. Maka untuk pagi ini sekadar mukaddimah, kita dapat baca khatbah kitab daripada musannif dan mukaddimah dia supaya dapat keberkatan kepada kita dengan mukaddimah musannif dan termasuk kita dalam doa-doa daripada musannif. Maka sekadar itu wallahu alam walhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل لنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.